Beri hikmat bagi setiap kami Tuhan yang hadir. Bahkan yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah ini. Beri hikmat bagi setiap kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan. Bukan hanya mendengarkan firman-Mu hari ini. Tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan. Agar kami senantiasa dimampukan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Saya menyerahkan Tuhan waktu ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan daripada Engkau tetap menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur di minggu ini kita masih bisa diberikan kasih karunia Tuhan. 我们非常感恩，因为在这个礼拜，我们也仍然可以感受到神的恩典。 Memasuki bulan kedua di bulan 我 Januari. 们进入了第2个礼拜的1月份， Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. 我们要感恩我们的神。 Kita sadari semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. 我们了解，这都是神的恩典。 Ketika kita mengingat kembali tema Natal kita tahun 2021, 当我们在思想一下过去的题目，在2021年的时候， yang akan kita imani di tahun 2022 ini, 就是我们要相信的，在这个2022年的， bahwa ketika Yesus datang dia membawa hidup yang berkualitas, 就是当耶稣来的时候，就是他会带来一个好的品质， dan kita juga menjadi jemaat yang berkualitas. 我们也变成一个有品质的会友们， Bahkan kita dimampukan untuk hidup dalam berkemenangan. 我们也是得胜的生活。 Namun dari semuanya itu, 但是这些呢， kita kembali lagi semuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan. 这些都是因为神的恩典。 Mari kita membuka firman Tuhan kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. 我们一起来打开我们的圣经，在哥林多前书第1章哥林多前书第15章第9到第10节。 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Yang sudah mendapatkan nats firman Tuhan, kita sama katakan amin. 打开找到了圣经的时候，我们一起说阿门。哥林多前书第15章第9到第10节。 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. 我们一起来念。 1, 2, 3 ya. Tetapi karena kasih anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 哥林多前书第15章第10节这里说：然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。阿们。 Ketika membaca nats ini, kita akan mengingat satu tokoh, yaitu Paulus. 当我们读的这个经文的时候，我们就会想起一个人物，他就是保罗。 Namun ketika kita mengingat Paulus, 但是当我们想起保罗的时候， kita juga harus mengingat satu tokoh utama 我们也是要想一个人物，一个重要的人物， yang menjadi center kita, 就是我们的终点， yaitu 我们的焦 Allah. 点，他就是我们的神。 Dengan jelas di ayat yang ke-10 dikatakan, 在这个10节里说得很清楚， tetapi karena kasih anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的，我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Jika kita memperhatikan ayat 10 yang sudah kita baca tadi, 如果我们刚才所读的这个经文， ada satu kata yang diulang sampai 3 kali. 有一句话它是重复的3次的重复。
yaitu pengulangan kata kasih karunia. 就是神的恩，三次的重复。 Kita simak sekali lagi di ayat yang ke-10. 我们再看一下第十节这里， Tetapi karena kasih karunia Allah. Yang pertama, 因为是蒙神的恩， aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya. Yang kedua, 并且他所赐我的恩， aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 然后第三个的恩就是我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Pengulangan kata kasih karunia di sini. 神的恩就是重复了3次。 Haris. Bahasa aslinya karis, kasih karunia. 哦，他的这个希伯来文就是 charis 的意思，就是恩的意思， Ini hendak menekankan bagi setiap kita 就是让我们大家都了解， bahwa tidak ada ruang bagi Paulus untuk membanggakan dirinya. 就是没有一个空间可以让这个保罗可以为他自己骄傲的， Atau tidak ada ruang bagi setiap kita untuk membanggakan Paulus. 或者没有在我们的心里有一个空间可以高举这个保罗的， Karena semuanya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. 因为这些乃是因为神的恩。 Ketika kita berbicara tentang kasih karunia, 当我们提到这个神的恩的时候， kita belajar dari kamus itu artinya pemberian atau anugerah. 我们就从这个指点找到了，就是因为神的恩赐，神给的恩赐。 Dan ketika kita melihat dari aslinya charis, 然后如果我们去希伯来文那边的它的真文的时候，这就叫做 charis 的仪式， artinya adalah anugerah pengampunan yang daripada Allah. 就是神饶恕的我们的这个恩典恩赐。 Jadi kasih karunia itu ditunjukkan Allah kepada manusia. 所以这个神的恩典是给我们这些人的。 Lalu bagaimana kasih karunia bagi Paulus? 然后这个恩典给保罗的意思是什么呢？ Menurut Paulus, apa itu kasih karunia baginya? 对保罗来说，神的恩对他来说是， Kita melihat tadi di ayat 10, karena memang nas kita cuma satu ayat. 我们看在10节这里，我们就了解， Dikatakan dengan jelas, 这里很清楚的告诉我们， tetapi karena kasih anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 这里说，然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。 Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 我是蒙神的恩才成的， Artinya adalah 意思就是 kasih karunia itu tidak boleh dilupakan. 神的恩典是不可以忘掉的。 Paulus hendak mengajarkan setiap kita bahwa kasih karunia Allah bukan hanya tidak boleh dilupakan, 保罗教导我们，不只单单神的恩典不可以忘掉， melainkan juga harus diletakkan di depan kita. 还有把它放在我们的前面。 Contohnya, 比如， ketika kita memberikan kesaksian hidup kita, 当我们做见证的时候， tanpa kita sadari, 当我们不知不觉的时候， kadangkala ketika kita bersaksi, 有时候当我们做见证， kita hendak menunjukkan bahwa karena kita kuat, karena kita hebat, karena dan sebagainya. 我们没有表现说我们是很坚强，我们很厉害，还有其他的。 Sampai-sampai terkadang lupa, 然后突然间我们也是忘了， kita mengagungkan Dialah yang hebat, 我们就高举我们的神是最伟大的， Allah yang kuat, 他是很有力的神， bukan perjuangan kita, 不是因为我们靠 tapi 我们的 semuanya 能力， karena kasih anugerah 但是 Tuhan. 全部就是因为神的恩典， Dia yang menyertai kita. 他是与我们同在的神。 Ketika kita menunjukkan kehebatan kita tanpa kita sadari 当我们自夸我们的力量的时候， dalam menghadapi pergumulan, 当我们在面对许多事情的时候， itu artinya kita sudah merampas posisi kasih karunia 意思 itu. 就是我们已经夺取神的恩典了。 Dan banyak orang salah memahami. 还有很多人误解， Banyak orang yang memahami bahwa kasih karunia itu hanya sebatas pemberian dari Allah. 有很多人误解这个神的恩赐就是神只单单给我们， Anugerah adalah apa yang diberikan Allah. 恩典就是神给我们的。
Ketika kita mendengar hal itu, 当我们听到这些事的时候， terkesan bahwa kasih karunia itu pasif. 就好像是这个神的恩典就是免费的给我们， Namun menurut Paulus, 但是对保罗来说呢， kasih karunia itu aktif. 这个神的恩典是我们要去夺来的， Tidak boleh dilupa. 不可以忘掉的， Harus kita tunjukkan 我们要显出来的。 bahwa apapun yang kita alami sampai saat ini, 所以当我们所经历的到今天的时候， semua hanya karena kasih anugerah 这 Tuhan. 些全部都是因为神的恩典。 Yang kedua, 第二件事， di ayat yang ke-10 tetap tapi bagian B, 在下半段， dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 这里说，并且他所赐我的恩不是突然的， Sebaliknya, 并且 aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. 我比众使徒各外劳苦， Tetapi bukannya aku, 这原不是我， melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 乃是神的恩与我同在。 Jadi kasih karunia bagi Paulus yang kedua adalah 所以神的恩典对保罗来说，就是 kasih karunia itu sebagai sarana perubahan hidup. 就是神的恩典，就是让他带领他去改变他的生活，改变他的一切的生活。 Jika seseorang memahami kasih karunia itu terbatas, 当有一个人他了解了这个神的恩典是无限的， pasif, 是有限的，然后是不能动的， pasif, 就是不动的。 dia akan berpikir bahwa kasih karunia itu bisa diterima, bisa ditolak, bisa dibatalkan. 他就会觉得这个神的恩典可以我们收来，我们可以推，然后不要接受的。 Atau dengan kata lain, kasih karunia itu adalah tawaran atau pilihan. 别的话来说，就是这个神的恩典就是我们可以选择的， Jadi tergantung manusia mau menerima atau menolak. 就是看我们要不要选或者不要。 Konsep tersebut tidak ada dalam pikiran Paulus. 这样的观念在保罗的思想是没有。 Kasih karunia menurut Paulus di sini. 神的恩典对保罗来 Yang 说， hendak Paulus ajarkan bagi 就 setiap 是保 kita. 罗要教导我们的，就是 Kasih karunia itu aktif. 这个神的恩典是有动力的， Bahwa Allah telah menentukan 就是神已经选择了， pilihannya. 他已经选定了他 Dalam 的选 Galatia 择。 pasal 1 ayat 15 dikatakan bahwa pilihan Allah sudah ditetapkan bagi Paulus. 就是在加拉太书1章第15节，就是神的所选的所呼召的人已经定好了， Pilihan Allah sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. 在我们母亲的胎里，他已经选择了我们。 Dan itu terbukti dalam hidup Paulus. 这是在保罗的生活上，他是有表现的， Perubahan yang dialami oleh Paulus. 他完全的改变有看得到。 Kita tahu bagaimana Paulus sebelum dia bertobat. 我们也是看得到这个保罗的过程，当他还没有悔改的时候， Kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-9. 我们看一下在第9节， Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. 第9节保罗这样说：“我原是使徒中最小的，不配成为使徒，因为我从前逼迫神的教会。” Dalam kasus pertobatan Paulus, 在他悔改的过程， perubahan hidup yang dialami oleh Paulus, 他就是有一个很大的悔改的一件事， kasih karunia itu datang secara tiba-tiba. 就是神的恩典是突然间来到他的生活里。 Kasih karunia itu tidak disangka-sangka. 这个神的恩典是我们意想不到的。 Dan di ayat ke-8 dikatakan, 然后在第8节这里说， dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 这里说末了也献给我看，我如同未到长期而生的人一般。 Jadi kasih karunia yang dialami oleh Paulus 所以使徒保罗所经历的这个神的恩典， itu terlalu cepat dikatakan di sini. 他说太快了，太突然了。 Digambarkan seakan seperti seorang anak yang lahir atau bayi yang lahir secara prematur. 就是如同未到长期而生的这个人一般， Sebelum waktunya dikatakan 就 di 是 sini. 他的时间未到，他就出生了。
Kasih karunia memampukan seseorang untuk mendekat secara sukarela. 神的恩典就是让我们可以有这个Kasih karunia memampukan seseorang untuk mendekat secara 就 sukarela. 让我们愿意来到神的面前，突然间来到神的面前。 Dan kasih karunia juga akan menumbuhkan respon kita. 然后神的恩典也会让我们有一个回应， Respon kita yang selaras dengan Allah. 就是回应到神的所要我们去行的。 Jadi ketika kita sudah merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita, 所以当我们感受到神的恩典的时候， maka kita dengan sukarela akan mencari Tuhan. 我们就是用热心，就是来到神的面前 Tidak，akan ada paksaan bagi kita untuk mencari Tuhan. 没有一个让我们强迫我们来到神的面前。 Kasih karunia itu akan menumbuhkan dalam diri kita 神的恩典会让我们自己 untuk berjalan selaras dengan apa 不是 maunya Tuhan. 与我们的神一起同行的， Untuk melakukan apa kehendak Tuhan. 来行神所要我们去行的事情。 Ini yang dirasakan oleh Paulus dan ini juga yang seharusnya kita rasakan. 这就 sebagai 是 jemaat. 使徒保罗他所经历的，他所想的，也应当我们这样去行去想的。 Jika sebagian orang memiliki konsep yang seperti tadi, 如果有人有这样的想法， bahwa memandang kasih karunia itu hanya pemberian daripada Allah. 就是想这个神的恩典就是神所赐给我们的， Kasih karunia itu menjadi sebuah tindakan jadinya. 这就是神的恩典，就好像一个行动。 Dan kasih karunia itu tidak dapat dirasakan. 神的恩典是我们无法去感受到的， Karena Allah sendiri yang akan memilih. 因为是神他选择的， Dan kita tidak akan bisa merasakan apakah kita menerima kasih karunia daripada Allah 我们也无法感受到，如果神的恩典赐给我们的时候， ketika kita 当我们 tidak diperhadapkan dengan sesuatu hal. 没有经历过某件事， Contohnya, 比如说， ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan. 当我们面对到某些事情的时候， Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup. 当我们有面对一些困难的时候， Kita akan mampu merasakan kasih karunia itu. 我们会领受到神的恩典， Kita akan sadari bahwa kita menerima kasih karunia itu. 我们会明白我们已经接受到神的恩典。 Ketika kita berhasil melewatinya 当我们成功度过的时候， bersama dengan Tuhan. 就是度过与我们的神， Bukan karena kuat dan gagah kita. 不是靠着我们的能力， Karena Allah yang telah memulai. 因为神他是先开始， Dan Allah juga akan yang menyempurnakan 他也是把它完全， pekerjaan tangannya dalam hidup. 就是在他的手上，他会完全他的事情。 Jadi kasih karunia itu tanpa jeda. 所以这个神的恩典是无限的， Kasih karunia itu tidak pernah istirahat. 他是没有无法停止 Dia 过的， bukan pasif. 他不是暂时性的， Tapi dia selalu bekerja dan bekerja dalam hidup kita. 而且他某天他是每时每刻在我们的生活里就是动工的。 Lalu apa yang dikerjakan kasih karunia itu dalam hidupmu? 然后神的恩典在我们的生活里，他是做了什么呢？ Yang pertama, ia akan menumbuhkan sikap rendah hati. 第一，他就是在我们的生活里会让我们感到有一个 Kita lihat 谦卑的 bersama di 心。 ayat 9b. 我们可以看到在第9节的下半节， Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. 第9节这里说：“我原是使徒中最小的，不配成为使徒，因为我从前逼迫神的教会。” Paulus menganggap dirinya tidak layak. 保罗他觉得他自己不配， Paulus merasa dirinya hina dan terkecil. 他也觉得他是最小的。 Dan ketika kita melihat di ayat 9 tadi, 当我们看到第9节的时候， pengakuan Paulus hendak menekankan kesadaran 保罗他就是让他教导我们，他是误解了，他就是明白了， bukan hanya di masa lalu, tapi terus-menerus sampai sekarang. 不是从前，而是他的前面就是一直在流动的。 Rasa manusiawi atau perasaan yang tidak pantas, tidak layak. 他就是觉得他是不配的， Karena Paulus bukanlah saksi hidup atas pelayanan yang Yesus lakukan di dunia. Paulus bukan saksi hidup, saksi mata. 因为
使徒保罗他不是一个见证耶稣诞生的人， akan pelayanan Yesus. 就是耶稣在世界上侍奉的人，不是。 Paulus hanya bertemu dengan Yesus ketika dia sudah bangkit. 保罗他见到耶稣，当耶稣已经复活的， Dan ditambah lagi dengan masa lalu yang sudah dialami oleh Paulus. 再加他的过去，他已经经历了很多的事， Sebagai penganiaya jemaat, 他逼迫了神的教会， semakin menguatkan ketidaklayakannya yang disebut sebagai rasul. 增加了他自己不配成为使徒。 Dulu Paulus ketika dia belum mengalami perubahan, dia menganggap bahwa Yesus itu adalah sesat. 以前当使徒保罗还没有成为使徒的时候，他就觉得他还没悔改的时候，他就觉得耶稣是 penghujat Allah. 他就是逼迫神的。 Tetapi sekarang ketika ia sadar, 但是当他明白的时候， kasih karunia yang mengubah hidupnya, 他这个神的恩典改变了他的生活。 ia sadar bahwa menentang orang Kristen itu justru sama dengan menentang Allah. 他觉得如果他逼迫神的教会，他就是逼迫神了。 Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-5b mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-5b mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. 在使徒信经第9章第5节，这里有说了，我就是那个被你逼迫的这个人，这个 Dan 神。 kasih karunia itulah yang mengubahkan hidup Paulus. 然后这是神的恩典改变了使徒保罗， Sehingga ia sadar 直到他醒来了， bahwa masa lalunya tidak layak. 所以他的过去是不配的。 Tetapi karena kasih anugerah yang Tuhan berikan, 但是因为神的恩典所赐的恩典， melayakannya 直到他配， sehingga ia tumbuh 直到他会成长， menjadi orang yang mengasihi Yesus. 成为了一个人，他是爱于神的人， Dia memiliki sikap rendah hati, 他有谦卑的心， dia melayani. 他侍奉神， Jadi hal yang sama juga akan kita rasakan. 所以我们当中也是有这样的感受。 Perubahan hidup yang kita alami 我们所经历的这个改变的生活，新的生活， kita mau flashback dengan hidup kita yang di belakang, 当我们要在想过去的时候， dengan hidup kita saat ini. 到我们现在所现代的生活的时候， Ketika engkau merasakan perubahan itu, 当我们感受到有改变的时候， berarti kasih karunia mengalir dalam hidup. 这就代表着神的恩典就是流动在你的生活上。 Pekerjaan kasih karunia yang kedua, 第二个的神的恩典在我们的生活的时候， yaitu memberikan kehidupan yang baru. 就是让我们有新的生活。 Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。 Kita perhatikan kata aku sebagaimana aku ada sekarang. 我们再看一下，今日成了何等人， Secara otomatis kita akan melihat perubahan hidup Paulus. 我们可以看到保罗的改变， Kita akan melihat apa yang ia rasakan dan apa yang ia alami. 我们可以看到他所经历的，他所感受的。 Dan itu juga yang seharusnya kita rasakan. 这件事也是我们要所感受到的。 Jadi ketika kita memiliki masa lalu yang kelam, 所以，当我们有不好的过去的时候， mungkin masa lalu yang menurut kita tidak layak di hadapan Tuhan. 可能我们的过去，我们就觉得我们不配在神的面前， Berhentilah untuk memiliki rasa itu. 我们就停止在这里，不要去想那件事， Berhentilah untuk memiliki rasa bahwa ketidaklayakan 我 itu. 们就不要有这样的想法，说我们不配。 Karena kalau terus kita merasa bahwa kita tidak layak, 因为如果我们一直说我们不配的话， maka kita tidak akan bisa merasakan perubahan yang 我 daripada 们就不会感受到我们的改变在我们的生活了。 kita akan tenggelam 我们会沉， dengan perasaan yang bersalah mungkin. 我们就会沉入到我们一个有就是感觉到有罪的、有 Kita 错 akan 的， menghancurkan diri kita sendiri. 我们就破坏我们的自己。
Atau mungkin ketika kita menangisi masa lalu kita yang kelam. 或者我们哭泣我们的过去， Dan kita enggan untuk beranjak dari masa lalu 我 itu. 们也不要从我们的过去走出来， Kita tidak mau berpindah dari situasi masa lalu. 我们不要从我们的过去跳出来， Masa lalu itulah yang akan menenggelamkan kita. 这样的过去会让我们沉下去。 Namun bukan perasaan yang seperti ini yang lahir daripada Allah. 不是这样的思想是从神来的， Tapi perubahan yang akan kita rasakan karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, 但是在我们生活里有改造、有改变的，就是从神的恩典来 itu 的， akan mampu mengarahkan hidup kita. 这会让我们带领到我们， Sehingga kita bisa beranjak, 直到我们可以， kita bisa berpindah, 我们可以搬， dan kita bisa merasakan perubahan hidup yang baru. 我们就会感受到我们的生活里有新的生活。 Dan perubahan hidup yang baru itu 这个新的生活 menjadi bukti bahwa kasih karunia 就是有证明到神 dalam 的恩 diri 典 seseorang 在我们的生活 tidak 里， sia-sia. 这不是突然的。 Dikatakan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. 这里说，然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。 Saat manusia menjalani perubahan hidup, 当某个人他进入了一个新的生活的时候， saat manusia mengalami perubahan hidupnya bersama dengan Tuhan, 当他与神有新的生活的时候， di saat itulah kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia 就是 Allah. 在那个时刻，我们就会感受到神的恩典。 Di saat itulah kita mengetahui bahwa kasih karunia itu mengalir dalam hidup. 就是在那个时刻，我们就感受到神的恩典是留在我们的生活的。 Apa yang dikerjakan kasih karunia yang ketiga? 然后第三方面是神的恩典在我们的生活里是做了什么呢？ Sebaliknya di ayat 10c, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 这里说我比众使徒各外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。 Kasih karunia yang ketiga 第三的恩典 yang ia kerjakan dalam hidup 就是在我们的生活 hidup kita 所 semua 做的， akan membuat kita bekerja keras untuk Tuhan. 就是会让我们更加的劳苦为神而做， Akan membuat kita untuk terus mengikuti Tuhan. 就是让我们就会更加的来跟随我们的神。 Bekerja keras di sini 劳苦的做工的意思呢， artinya bukan bekerja yang biasa-biasa. 不是就是普普通通的就是工人， Ya, kalau ada jadwal pelayanan ya pelayanan. 就是说，哎呀，就是在我们的表里，就是这个礼拜我侍奉，就是我这个礼拜才来侍奉。 Ya, kalau lagi mau pergi ke gereja ya pergi ke gereja. 还是如果哎呀，我如果有心情来到教会，我就来教会。 Ya, kalau lagi happy ya pergi ke gereja. 还是哇，如果我开心，我就来到教会。 Atau mungkin ketika diperhadapkan dengan hal yang lain akan tidak memilih untuk ke gereja. 或者如果有某件事情发生在我们生活啊，我就选择不来到教会。 Tetapi bekerja keras di sini artinya 但是这里说的劳苦的意思呢， berjerih payah, 它就是不断的 mengalami kesulitan. 不断的经历过神的经历过这些不好的事情， Ada upaya yang akan kita lakukan 有一件事情我们要去做的。 ketika kita merasakan kasih karunia. 当我们经历了、感受到了神的恩典， Aku telah bekerja keras daripada mereka semua, dikatakan oleh Paulus di situ. 保罗这里说：“我比众使徒各位劳苦。 Tetapi ketika kita melihat kata tadi, ”但是如果我们再看的时候， aku bekerja keras daripada mereka semua, 我比众使徒各位劳苦， terlihat kalau satu kata itu terlihat sombong. 这里好像说他很骄傲， Aku udah bekerja keras daripada mereka semua. 这里好像说啊，我比从使徒各位。 Tetapi Lalu- Paulus tidak mau kita berpikir hal itu. 但是使徒保罗就是 Sehingga 不要让我们有 dilanjutkan 这样的想法，所以在他的下半节这里有说， Tetapi bukannya aku, dikatakan di sini, 这里说这原不是我， melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 乃是神的恩与我同在。
Jadi ini adalah kalimat lanjutan yang diberikan oleh Paulus. 所以这里的下半节就是使徒保罗要提醒我们的， Agar kita tidak merasakan bahwa Paulus itu seakan-akan sedang sombong. 直到我们不要误解了使徒保罗说使徒保罗他是骄傲，他自夸他自己， Sehingga di akhir kata Paulus dikatakan di ayat 10 itu menempatkan bahwa kasih karunia Allah ada di depan. 直到使徒保罗会提醒我们，就是神的恩典有在他的面前。 Kita melihat bahwa Paulus bekerja keras 我们看见这个使徒保罗他是很劳 dalam 苦， pelayanan. 在他的侍奉上， Dia ada dalam penderitaan. 在他的困难中， Dia diperhadapkan dengan bahaya kesulitan. 在他的面前也是有很多的危险， Namun tetap kasih karunia menyertai Paulus. 但是神的恩典永远与他同在。 Demikian juga berlaku bagi setiap kita jemaat Tuhan. 对我们来说也是同样的。 Kita mau belajar bahwa 我们要一起来学习 kasih karunia Allah yang ditetapkan bagi kita. 神的恩典，也是定到了我们的生活， Bukan berarti kita lepas dari kesulitan. 不代表着我们就是脱离了一切的困难， Bukan berarti kita lepas dari tantangan. 也不是代表着我们就是脱离了这些某些的拦阻， Bukan berarti kita akan lepas dari pergumulan. 也是不代表着我们这是脱离了这些一些的需要。 Kasih karunia Allah 神的恩典 bukan berarti kita hidup tanpa bahaya. 不代表着我们就是活的就是没有危险的生活， Bukan berarti kita hidup tanpa pergumulan. 不是代表着我们活着没有需求、没有需要的生活。 Namun ketika kita melihat kata kerja keras tadi, 但是当我们看到了这个劳苦的意思， berarti kita juga akan merasakan bahaya. 就是说我们就会经历到危险， Kita akan merasakan pergumulan. 我们会经历到需求和需要， Kita akan merasakan tantangan. 我们会经历到很多的拦阻。 Tetapi kasih karunia itulah yang akan menyertai kita. 但是就是因为神的恩典，就是他永远与我们同在， Sehingga apapun itu pergumulan yang kita 直到 hadapi, 我们所面对的需求、需要， apapun itu tantangan yang kita 我们所 hadapi, 面对的拦阻， karena kasih karunia, 因为神的恩典， kita akan mampu 我 melewatinya. 们是有这个能力可以度过的。 Dan kerja keras, jeripayah, 然后我们的劳苦 menjalani pergumulan, 来度过了这个需求、需要， tantangan hidup kita, 我们的拦阻的面前 itu，menjadi bukti 这就是代表着 bahwa kasih karunia bekerja dalam hidup. 神的恩典在我们的生活里动工， Sehingga kita harus bekerja keras, 使到我们就是要更劳苦， mengikuti Tuhan 跟随耶稣，跟 dalam 随神， pergumulan hidup kita, 在我们的需求，在我们的需要上， sampai akhir kita. 直到我们 Jadi 离 ketika 个这 dirimu 个世界。 Ketika dirimu hidup dalam kasih karunia Allah, 当我们活在神的恩典里 maka 面， kita akan memampukan 我们就会有这个能力， hidup kita menjadi orang yang rendah hati. 我们的生活里，我们就会变成一个很谦卑的 Hidup 人， dalam kerendahan hati. 活在一个谦卑的谦卑的这个环境中， Hidup yang terus mengalami perubahan. 就是在我们的生活里，就是一直领受到，一直感受到神的同 Perubahan 在 yang selaras dengan kehendak Tuhan. 改变。我们在生活里有改变，新的改变，新 Dan 的生 tentunya 活， bekerja keras bagi Tuhan. 然后也是劳苦的为神而做工。 Mari kita berdoa. 我们起来祷告， Kita angkat satu pujian. 我们先唱一 Kita 首 mau 诗歌 datang，di hadapan Tuhan. 我们要来到神的面前。 Bapakku datang dan berserah. Kami mau nyatakan Tuhan, Kau yang berkuasa dalam hidup kami. 他是有能力的神，在我们的生活里， Apapun yang kami alami 我 Tuhan, 们所经历的， Engkau yang membuat kami bertahan. 你是让我们有这个能力坚持， Engkaulah harapan kami. 你是我们唯一的盼望， Kasih karunia yang Engkau berikan bagi 你 setiap 所 kami 给我们的恩典， menjadi bukti 证明着 bahwa Engkau tetap bekerja bagi setiap kami. 你永远在我们的生活里动， Engkau yang menyertai kami 你是与我们同在的神， dalam perjalanan hidup 在 kami. 我们的过程里， Haleluya. 哈利路亚！ Mari jemaat Tuhan kita angkat sama-sama pujian ini. 我们一起来唱这首诗歌。 Bapakku datang dan berserah. 父，我来到你的面前，我就把一切交托在你。
Aku tenang dan berserah, menyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Kau kuatkan Yes, Bapak. aku bertahan. Ini kami Tuhan datang di hadapan Engkau. Dalam kesusahan, Ini Tuhan menjadi komitmen kami, Bapak. Menjadi iman kami di hadapan Engkau pada siang hari ini. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Benar ya Bapak, benar ya Allah kami yang ajaib. Ketika kami berjalan dalam kehidupan kami, hari-hari yang telah Tuhan percayakan bagi setiap kami merasakan Tuhan perubahan hidup yang kami alami. Dan kami mau Tuhan pertahankan perubahan hidup yang sudah kami rasakan Tuhan karena kasih anugerah yang Tuhan berikan. Semuanya hanya oleh karena kasih anugerah-Mu yang memampukan kami Bapa, yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menapaki tahun 2022. Ketika kami Tuhan ada di tahun ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Perubahan hidup yang kami alami Tuhan, dan hal-hal yang kami lakukan Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu, kami yakin Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai kami di perjalanan hidup kami, dalam pergumulan hidup kami bersama dengan Engkau. Karena kami sadari kami Tuhan adalah manusia biasa. Kami kerap kali Bapa menyakiti hati Engkau tanpa kami sadari. Tapi karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami, memampukan kami, melayakkan kami untuk tetap datang di hadapan Engkau dan berserah di hadapan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai mereka Tuhan. Buka jalan dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi hidup. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Baik, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Kami minta, namun sebelumnya kita akan berdoa syafaat dulu. Kami minta kepada Pak Silain untuk memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Senantiasa kami puji dan muliakan sehingga pada saat dan detik ini Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan saudara kami jemaat Tuhan, yang pada hari ini juga mereka beribadah melalui online ya Bapak di surga di rumah mereka masing-masing. Kami boleh bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Demikian juga segenap puji-pujian yang sudah kami sampaikan pada hari ini Tuhan. Biarlah semua pujian itu dapat menyenangkan hati Tuhan sebagai persembahan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sudah bersyukur dan terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan akan renungan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan senantiasa dapat mengingatkan kami sebagai sedang jemaat-Mu untuk senantiasa merasakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami sedang jemaat-Mu, untuk kami dapat implementasikan di dalam setiap perjalanan hidup kami di atas muka bumi ini. Dan kasih karunia itulah yang menjadikan kesaksian, suratan yang terbuka untuk kami semua sidang jemaat-Mu, yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati oleh orang lain di sekitar kami, Bapa di surga. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dicabarkan kepada kami sidang jemaat-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur. Biarlah juga pelayanan gereja kami di tempat ini, gereja Presbyterian Pelita di tempat ini Tuhan, untuk tahun ini, biarlah semakin maju dan semakin berkembang. Ada dukungan dari semua majelis dan pengurus gereja. Ada dukungan dari segenap jemaat Tuhan untuk mendukung, membangun semangat di dalam iman kekristenan kami melalui pelayanan gereja Presbyterian di tempat ini, Bapa di surga. Biarlah juga Tuhan mengingatkan kami semua sedang jemaat-Mu untuk boleh senantiasa memberikan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan melalui pelayanan di tempat ini, melalui jadwal-jadwal ibadah yang ada di dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami semua ada kerinduan untuk boleh datang menghadiri setiap jadwal ibadah yang ada di dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di dalam tahun 2022 yang sudah kami memasuki ini Tuhan, kami semua sidang jemaat-Mu bersatu hati untuk memajukan gereja-Mu di tempat ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami sidang jemaat-Mu boleh berseru dan berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam pergumulan. Bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa di surga. Dan juga kami boleh mensyukuri segala yang Tuhan telah berikan kepada bangsa kami, khususnya bangsa kami Indonesia yang menghadapi musibah syariat Tuhan Yesus, bahkan dunia atas virus corona yang melanda Tuhan, bahkan juga ada virus yang baru lagi Omikron ya Bapak di surga. Tetapi kami bersyukur melalui berkat Tuhan, melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada segenap pemimpin kami, dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, demikian juga para menteri bersatu padu beserta dengan tim dan masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia termasuk satu negara yang dapat melalui krisis musibah yang berat itu Tuhan,
dengan baik. Sehingga pada saat ini pintu-pintu di bangsa kami di Indonesia sudah terbuka Bapak. Bisa boleh berkunjung satu dengan yang lain. Dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain. Bahkan juga saudara kami dari umat Islam mereka juga sudah boleh beribadah ke Mekah ya Bapak di surga sebagai umroh ya Tuhan. Itu semua boleh karena berkat Tuhan untuk bangsa kami. Jika bangsa kami boleh terlepas dan bebas daripada virus corona ini Bapak di surga. Terima kasih, biarlah ke depannya Bapak di surga. Biarlah Engkau juga semakin memberkati bangsa kami. Di dalam pembangunan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Melalui pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Bapak di surga. Biarlah Engkau yang akan memberkati bangsa kami sehingga semakin maju lagi ke depannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami berdoa buat kami semua sidang jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Bahkan saudara kami jemaat-Mu yang beribadah melalui online di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat semua pergumulan mereka. Baik pergumulan di dalam pekerjaan Tuhan berkati menolong dan campur tangan. Mungkin juga ada bergumul untuk kesehatan, sakit penyakit yang dia alami. Juga doa kami menyertai mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesehatan buat semua jemaat Tuhan. Pada hari ini juga kami berdoa Tuhan. Buat hamba-Mu Bapak Johan ya Tuhan Yesus yang pada hari yang lalu istrinya meninggal dunia. Tuhan panggil ya Bapak di surga. Biarlah juga Bapak ini berikan Tuhan kekuatan dan penghiburan. Bahkan juga keluarga anak-anak yang ditinggalkan istrinya Tuhan. Juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan Bapak di surga. Biarlah keluarga Bapak Johan diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan iman ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini juga. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah segala pergumulan-pergumulan ke depan gereja kami Tuhan. Rencana-rencana ke depan gereja kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang direncanakan gereja kami ke depan Bapak di tahun 2022 ini. Biarlah Engkau yang akan memberkatinya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sedang jemaat yang pada hari ini. Mungkin juga kami ada membawa persoalan masalah di dalam setiap pribadi dan kehidupan kami. Beban-beban hidup yang kami boleh rasakan di dunia ini Tuhan. Pada hari ini kami sedang datang di tempat ini Tuhan. Dan menaruh segala pergumulan itu di bawah kaki Tuhan pada hari ini. Dan kami pulang dan kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tim yang melayani pada hari ini, semua mereka yang sudah bekerja melayani pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus yang akan membalaskan berkat-Mu mereka, memberkati di dalam pekerjaan usaha, berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah di waktu-waktu yang datang, semua tim yang melayani pada hari ini semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanan yang akan datang. Terima kasih Bapak di surga. Persembahan sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapak. Kecil besar persembahan yang kami persembahkan. Apapun bentuk persembahan yang juga kami persembahkan pada hari ini, biarlah Tuhan Yesus membalaskan berkat-Mu untuk tiap-tiap kami, memberkati setiap rumah tangga kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami semua. Dan pada hari ini Tuhan Yesus akan memberikan kami persembahan. Bahkan saudara kami jemaat-Mu yang ada di rumah juga, yang mereka juga akan memberikan persembahannya melalui rekening antar banknya Bapa di surga juga. Kami doakan biarlah Tuhan Yesus juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini Tuhan, dua sahabat kami ini yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan Yesus yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, kami minta kepada petugas untuk maju ke depan. Dan sambil kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Saudara, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pagi hari ini. Yang pertama masih mengenai ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu, ya, ada ibadah online dan onsite setiap pukul 10 di tempat ini. Jadi kami di sini cuman mengarahkan untuk kita semua boleh mengambil bagian atau ikut beribadah baik secara onsite di tempat ini maupun secara online. Kalau Bapak Ibu Saudara memilih di antara satunya, ya, silakanlah diikuti dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, untuk Bapak Saudara yang mengikuti ibadah, silakan mentransferkan persembahan lewat rekening gereja kita, di sana sudah tertera. Dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwa mulai minggu ini kegiatan ibadah sepanjang minggu sudah mulai aktif, ya. Yang dimulai dari setiap Selasa malam pukul 7 di tempat ini ada ibadah doa Biston, dan kemudian komsel setiap hari Rabu pukul 7.30 malam. Ini masih online atau ya masih online, ya. Dan kemudian ada youth juga sudah dimulai pada setiap hari Sabtu pukul 7.30 juga online, ya, yang mungkin ya dimulai di dalam minggu ini. Jadi kami mengajak setiap jemaat Tuhan untuk boleh terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita, supaya kita juga di tahun yang baru juga semakin mengalami pertumbuhan secara rohani dan iman kita semakin dikembangkan, ditumbuhkan, dan menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang berkualitas. Dan kemudian yang terakhir juga kami sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya istri dari Pak Johan, Julius. Ya, beliau ini seorang hamba Tuhan, juga beberapa kali sering datang ke gereja kita, dan mungkin ibadah doa juga sering ikut. Ya, beliau ditinggal istrinya untuk selamanya, ya, pada tanggal 8 Januari kemarin, dan siang ini akan dimakamkan di Setamiang. Jadi kalau Bapak Saudara ada yang mungkin pergi ke sana, boleh langsung ke Setamiang mungkin, tapi menghubungi dulu kalau mau pergi, ya. Ya, semalam beberapa kita juga sudah pergi ke sana. Ya, Tuhan kiranya dan lewat kita semua mendoakan keluarga ini sehingga mereka tetap kuat dan tabah dalam hal yang mereka hadapi. Baik, itu saja pengumuman. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan menghadapkan engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai engkau. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya menjemput orang-orang yang percaya. Kita sama katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.